Pak Mai tengok kita, kecil besar ke budak ni. Ada kepatut nak dibuatnya bumbung dulu? Mana ada orang buat rumah bumbung dulu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada anda yang baru saja melewati channel ini, jangan lupa subscribe, like and share. Dan pada anda yang dah pun subscribe, saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana menyokong industri YouTuber di Malaysia. Dan jangan lupa tekan butang loceng agar anda tidak ketinggalan segala PDPR, tutorial dan video yang menarik dalam channel ini. Okey, baik. Pada perkongsian PDPR pada kali ini, saya ingin kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor dalam subjek Tafsir Al-Quran. Bab yang kedua iaitu Nasihat Luqmanul Hakim. Jom kita akan memperdengarkan bacaan surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min azmil umur. Itu adalah bacaan daripada surah Luqman ayat yang ke-17, yang bererti, wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala yakni bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Itulah antara tafsiran surah Luqman ayat yang ke-17. Okey, kita pergi pada makna perkataan Ya bunayya, yang ini maksudnya wahai anak kesayanganku. Aqimis solah, dirikanlah solat. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah berbuat kebaikan. Anil munkar, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala yakni bala bencana yang menimpamu. Inna zalika, sesungguhnya yang demikian itu, min azmil umur, adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merakamkan nasihat Luqman kepada anaknya mengenai beberapa perkara asas dalam Islam yang wajib dilaksanakan. Walaupun nasihat ini khusus untuk anak Luqmanul Hakim, tetapi ulama menyatakan nasihat ini juga wajib dijadikan pedoman kepada seluruh umat Islam dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kisah ini, Luqman, siapa Luqman Hakim ni? Luqmanul Hakim ini adalah seorang yang soleh dan bukan seorang nabi. Beliau dianugerahkan kebijaksanaan yang tinggi hingga disebut dalam Al-Quran. Kita ingat kisah Luqmanul Hakim ni. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi kisahnya ini dijadikan pedoman kerana kebijaksanaan yang sangat tinggi, maka dirakamkan dalam Al-Quran. Kalau kita lihat sekarang ni, bagaimana nasihat ini
walaupun dia hanya tunjukkan kepada anaknya, tetapi nasihat ini adalah nasihat yang sangat baik. Kenapa? Dia menyuruh anaknya melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini penting dalam keadaan kita sekarang ini, di zaman yang serba mencabar ini, ditambah lagi dengan zaman sekarang, zaman media sosial. Berbanyak-banyak, orang lama kata, berbondong-bondong dosa melambat-lambat dalam media sosial. Daripada segi mata, daripada segi telinga kita mendengar perkara-perkara yang tidak elok, daripada segi mulut kita, perbuatan kita, menaik kita, orang kata apa, keyboard warrior. Ini semua adalah perkara-perkara yang menjadi cabaran untuk kita di masa sekarang. Sebab ini sekarang ni, kalau dulu kita nak melihat gosip, kalau kita nak melihat kepada fitnah, kepada orang kata apa, membawang ini, susah. Sebab apa? Kita berkumpul baru boleh membawang. Tapi sekarang, teknologi hanya di hujung jari. Dalam media sosial sekalipun, kita boleh membawang. Dalam media sosial sekalipun, kita boleh menyebarkan fitnah. Berapa banyak sekarang ni berita-berita yang tak benar. Kadang-kadang kita tengok, kita sampaikan, kita baca, rupa-rupanya berita tu berita palsu. Ini yang bahaya. Sebab sekarang ini adalah zaman fitnah. Di zaman akhir zaman ini, zaman fitnah. Yang mana banyaknya fitnah yang berleluasa. Yang mana kita kena lihat ini sebagai satu cabaran yang perlu kita depani, yang perlu kita hadapi, yang perlu kita teladani agar menjadi insan yang lebih bertakwa. Okey, kalau kita lihat kisah Luqmanul Hakim ini menasihati anaknya supaya menunaikan solat, kerana solat merupakan tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan dalam apa keadaan sekalipun. Solat juga merupakan amalan pertama yang akan dihitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, apa pun kebaikan kita, macam mana kita baik, macam mana kita menjalankan amanah Allah, bagaimana kita membuat kebaikan dunia ini kepada orang lain, kepada diri sendiri, kepada Allah. Tapi kalau solat kita tak jaga, maka habislah segala-galanya. Sebab itu namanya solat itu tiang agama. Bayangkan, kalau kita nak buat rumah, nak buat apa dulu? Mesti buat tiang dulu. Mana ada orang buat rumah atap dulu? Tak ada. Okey, Pak Mail saya nak Pak Mail siapkan rumah saya ni. Pak Mail buat atap dulu. Pak Mail tengok kita, kecil besar budak ni. Ada kepatut nak dibuatnya bumbung dulu? Kau gila ke apa? Macam tu. Mana ada orang buat rumah bumbung dulu? Mesti buat tiang dulu. Tiang itu penting. Sebab itulah bagaimana pentingnya sebuah bangunan itu mestilah melalui tiangnya. Kalau kita runtuhkan tiangnya, maka runtuhlah bangunan tersebut. Begitu juga dengan solat. Kalau solat kita tak jaga, maknanya kita meruntuhkan agama Allah. Kita meruntuhkan tiang yang kita bina. Itu kena ingat. Okey. Perkataan yang ini aqimis solah, yang ini membawa maksud solat yang dikerjakan itu mestilah ditunaikan dengan tertib dan sempurna. Solat yang sempurna, bukan solat bagaikan mematuk ayam, tuk-tak, tomat ni tak ke mana, bacaan tak ke mana, main langgar je, Allah Akbar. Solat yang sangat laju, sehingga hilangnya kesediaan solat itu, sehingga hilangnya makna solat yang sebenarnya. Sebab apa? Solat itu maknanya doa. Kalau kita solat pun tak jaga, main laju gila, macam mana kita nak berdoa pada Allah? Itu kena ingat. Okey, kita hendaklah menjaga segala rukun, bacaan dan perbuatannya serta ditunaikan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Okey. Peringatan Luqmanul Hakim ini menunjukkan tanggungjawab seorang bapa untuk mendidik dan mengingatkan berkaitan kepentingan ibadah solat. Ini yang sangat kita perlu ingat. Di zaman yang mencabar ini, bagaimana kita nak melatih, kita nak mendidik anak-anak kita. Kalau zaman dulu, kalau kita ini orang tua, kita jaga anak kita, jangan keluar rumah. InsyaAllah, budak itu akan terdidik dengan benda yang baik. Tetapi sekarang ini, kalau kita kata jangan keluar rumah, sebenarnya, yang di dalam handphone tu lebih bahaya daripada keluar. Nampak? Sebab apa? Teknologi di hujung jari. Dalam keluar rumah, duduk rumah dan diam. Dalam diam, duduk dalam bilik, buat TikTok.
Joget, nampak? Itu perbuatan budak-budak sekarang. Jadi kita sekarang ni kita kena jaga. Kita kena awasi, kita kena kekangi budaya ini. Kita kena jaga bagaimana kita menjaga menatang niat yang penuh. Sebab apa? Cabaran pada zaman sekini, anak-anak kita sekarang ini anak-anak yang sangat-sangat sukar untuk dibendung. Jadi kita sebagai masyarakat, kita sebagai ibu bapa, kita sebagai guru-guru, kita sama-sama menjaga dan membina anak-anak yang akan menjadi pemimpin pada masa akan datang. Solat merupakan suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan walaupun anak tersebut masih kecil. Ini dapat dilihat daripada perkataan ya bunayya, yakni yang bawa maksud anak yang masih kecil. Okey, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud daripada Amru bin Al-As radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kamu mendirikan solat ketika dia berumur 7 tahun. Begitu beratnya tanggungjawab solat ini, begitu pentingnya kita mendidik anak-anak kita sejak berumur 7 tahun. 7 tahun itu kita dah mula wajibkan budak solat. Anak-anak kita 7 tahun wajibkan dia solat. Macam mana malas, macam mana tak nak, macam mana apa sekalipun, kita kena didik, kita kena latih dia untuk solat sejak daripada kecil. Setelah Luqmanul Hakim memperingatkan anaknya mengenai kewajipan ibadah solat, beliau mengingatkan pula mengenai kewajipan umum terhadap masyarakat. Okey, kewajipan umum ini dimaksudkan ialah menyeru manusia mengerjakan perbuatan yang makruf dan mencegah daripada melakukan segala kemungkaran. Patut kata amar makruf nahi mungkar. Melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perbuatan makruf maksud segala perbuatan yang baik dan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Manakala perbuatan mungkar bermaksud segala perbuatan yang keji dan maksiat yang dimurkai oleh Allah. Tugas menyeru kepada perbuatan makruf dan mencegah daripada kemungkaran merupakan tugas dakwah yang menjadi sebahagian daripada kewajipan dalam agama. Itu benda yang sangat wajib. Melakukan kebaikan, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita tegur. Kalau anda kata kita melihat orang yang melakukan kebaikan, kita seru dia, kita sokong dia. Tapi kalau kita nampak orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kemungkaran, kita tegah. Kita jangan sokong, kita larangkan supaya ia tidak menjadi lebih menular. Ketika melaksanakan tugas-tugas dakwah, Luqmanul Hakim mengingatkan anaknya supaya sentiasa bersabar, menghadapi rintangan dan halangan. Rintangan dan halangan seumpama merupakan fitrah dalam dakwah. Seperti yang pernah dihadapi oleh semua Rasul. Kalau kita lihat sekarang ni, dalam keadaan dalam fitnah ini, bagaimana orang-orang agama ini, orang-orang alim ulama ini sentiasa menjadi satu cabaran dalam menyebarkan dakwah. Bagaimana sekarang ni ada kes ini, si fulan ni buat hal ni, si fulan buat hal ni. Padahal itulah fitnah. Itulah satu tanda kita ini ingin menjatuhkan orang yang beragama. Sedangkan mereka inilah yang membawa sunnah Nabi. Mereka inilah yang menyebarkan dakwah. Sepatutnya apa kita buat? Kita kena sokong. Itu yang sebetulnya. Bukan kita tindas, bukan kita kritik. Bukan kita kutuk dia. Itu yang masalah yang berlaku pada waktu sekarang. Yang perlu kita ubah. Oleh itu, sifat sabar wajib ada pada diri setiap orang yang melaksanakan tugas dakwah kerana sifat ini merujuk kepada kesempurnaan iman dan mendapat ganjaran syurga sebagaimana hadis bahawa Rasulullah SAW yang bersabda, sabar itu ganjarannya syurga. Orang yang bersabar ini ganjarannya syurga. Bukan saja kata, Nabi cakap. Nabi SAW ni cakap, kita sabar, ganjarannya syurga. Orang yang banyak bersabar ini, syurgalah tempat dia. Okey, kita pergi pada pengajaran ayat. Yang pertama, wajib bagi seorang bapa mengajar anak-anaknya mengenai urusan agama yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Itu penting. Seorang bapa semestinya mengajar anak-anaknya berkaitan dengan akidah.
Bagaimana iktikad kita kepada agama, bagaimana ibadah, solat kita, puasa kita dan sebagainya, dan juga akhlak, sikap kita, akhlak yang baik. Bila kita berakhlak mulia, maka kita akan menjadi seorang yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, solat merupakan ibadah yang wajib diambil perhatian yang tinggi oleh setiap ibu bapa terhadap anak mereka sejak masih kecil. Ini adalah untuk memupuk kesetiaan menunaikan ibadah solat dengan sempurna dalam jiwa anak tersebut. Kita didik dia. Didik dia dengan sifat yang lemah lembut, yang penuh hemah, bukan gunakan kekerasan, bukan gunakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan sikap amarah pada anak, yang boleh memberi kesan pada jangka masa panjang. Didik dengan berhemah. Didik dengan perkara yang baik. Berikan contoh yang baik. Ini tidak. Suruh anak semayang, solat. Okey, Mael pergi solat. Tapi ayahnya pun tak semayang. Macam mana kita nak mendidik anak kita kalau kita tidak mulakan diri kita sendiri? Pasal apa? Ibu bapa itulah cerminan untuk anak-anak. Nak tengok mak bapak lu. Bapa aku tak solat. Tapi suruh aku solat. Mael pergi semayang. Sepatutnya, apa kita nak buat bagi bapa? Mael, jom solat jemaah dengan bapa. Mael, jom pergi masjid semayang dengan bapa. Jadi, apa yang berlaku? Sekarang ni yang masalah ketara yang berlaku, memang betul. Mael pergi semayang kat masjid. Bagus anaknya ni. Tapi kat masjid, main dengan kawan-kawan dia. Sekarang kita lihat, di mana pantauan ibu bapa? Kita menyuruh anak pergi masjid, tapi kat masjid anak-anak bermain di belakang. Di mana ibu bapa dia? Di mana bapak dia? Sepatutnya sebagai bapak jaga anak dia. Didik anak-anak pergi masjid, solat di masjid, solat berjemaah, menghidupkan jemaah. Bukannya kita solat, kita dah tak solat. Kita biar anak kita pergi masjid, lalah anaknya main kat masjid. Kita ingat pergi masjid, bagus si mak ni, bagus si mak ni pergi masjid. Rupanya kau bagi main mecun kat masjid. Kan? Tu bayar Allah Akbar, imam Allah, boom, Allah Akbar. Nampak? Mengganggu jemaah yang sedang nak solat. Itu yang kita kena ubah. Yang ketiga, di antara kewajipan dalam agama adalah berdakwah dengan cara menyeru kepada perbuatan makruf dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Seperti saya terangkan tadi, maknanya kita sebagai orang yang kita sebagai orang Islam, kita kena dakwah dengan cara seru, lakukan kebaikan dan menolak dan mencegah segala kemungkaran. Okey, yang keempat, para pendakwah mesti memiliki sifat sabar kerana mereka pasti akan menghadapi pelbagai cubaan dan halangan. Ini semesti betul. Dalam keadaan akhir zaman ini, orang-orang yang berdakwah inilah yang menerima dugaan yang paling hebat. Okey, mereka ini menerima pelbagai kritikan apabila kita menyuarakan dakwah. Itulah cabaran pendakwah pada masa kini. Okey, yang kelima, setiap Muslim perlu sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Hablum minallah. Menerusi ibadah dan doa serta mewujudkan hubungan dengan manusia. Hablum minan nas. Untuk bermuamalah dan berdakwah. Kita sekarang ni yang penting kita buat amal, kita buat kebaikan dan juga bersosial lah dengan orang. Janganlah kita pergi masjid tapi buat hal sendiri semayang, tak bertegur siapa, tidak menyeru kebaikan kepada orang lain. Nampak orang lain buat maksiat, kita biarkan je lah. Biar bukan diri aku, dia yang buat salah. Tak engkau lah. Nampak? Sepatutnya apa kita nak buat, kita jaga hubungan dengan manusia, kita sampaikan, kita tegur sesama manusia. Itu yang sebenar-benarnya. Okey, itu saja untuk perkongsian pada kali ini. Jadi diharapkan anak-anak murid untuk membaca, mengulang kaji dan memahami maksud yang ini sampaikan dalam pelajaran pada kali ini. Okey, itu saja. Jangan lupa subscribe, like and share. Semoga ia dapat memberi manfaat pada semua. Okey, dan jangan lupa tolong tekan butang loceng agar anda tidak ketinggalan segala PDPR, tutorial dan video-video yang menarik dalam channel ini. Itu saja. Assalamualaikum.